Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari satu topik yang agak penting dalam bab keseimbangan redoks, iaitu tentang keupayaan elektrod piawai atau E-Not. Jadi, keupayaan elektrod piawai ini sangat penting ya. Apabila kita mempelajari tindak balas pengoksidaan dan penurunan, terutamanya apabila ia melibatkan tindak balas dalam sel kimia dan juga sel elektrolisis. Baik ya, standard pembelajaran untuk subtopik ini. Di akhir pembelajaran, diharapkan murid boleh memerihal keupayaan elektrod piawai. Seterusnya menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Apakah yang dimaksudkan dengan keupayaan elektrod piawai? Kita lihat dahulu maksud bagi keupayaan elektrod. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah. So yang ini contohlah sel setengah ya. Zinc dalam larutan ion zinc, kuprum dalam larutan ion kuprum. Keupayaan elektrod suatu elektrod tunggal tidak dapat diukur secara langsung, sebagaimana kita mengukur suhu, jisim dan sebagainya. Keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod, ini dikatakan sebagai satu sistem elektrod. Keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Jadi, keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Dengan persetujuan antarabangsa, elektrod hidrogen dipilih sebagai elektrod rujukan untuk mengukur nilai keupayaan elektrod piawai E0 bagi sel setengah yang lain. Jadi keupayaan elektrod piawai E0 bagi sel diukur pada keadaan piawai, iaitu kepekatan ion di dalam larutan aqueous 1.0 mol per desimeter padu. Kemudian tekanan gas 1 atm atau 101 kilopascal. Kemudian suhu 25 darjah Celsius atau suhu bilik ya, atau 298 Kelvin. Dan platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah itu bukan elektrod logam. Gambar rajah menunjukkan elektrod hidrogen piawai. Elektrod hidrogen piawai terdiri daripada elektrod platinum yang direndam dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan 1.0 mol per desimeter padu. Manakala gas hidrogen yang dialirkan adalah pada tekanan 1 atm. Kemudian elektrod platinum, terlihat elektrod platinum ni dilapisi dengan platinum 4 oksida. Jadi platinum 4 oksida ni berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan platinum dan untuk menjerap gas hidrogen supaya molekul hidrogen yang lebih dekat akan bersentuh dengan ion hidrogen dalam larutan. Baik, ini video animasi tentang elektrod hidrogen piawai, apa yang berlaku dalam
elektrod hidrogen piawai, di mana apabila gas hidrogen dialirkan, voltmeter yang disambungkan dengan wayar platinum menunjukkan bacaan 0.00 volt. Jadi, nilai E0 untuk elektrod hidrogen piawai ialah kosong. Ini menjelaskan kenapa elektrod hidrogen piawai dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan nilai E0 sel setengah yang lain. So, ini ialah persamaan sel setengah bagi hidrogen. Ion hidrogen menerima elektron untuk membentuk gas hidrogen. Jadi, simbol anak panah ni menunjukkan bahan boleh mengalami penurunan, ataupun bahan juga boleh mengalami pengoksidaan. Baik, ini adalah persamaan sel setengah penurunan dengan nilai E0 diletak di hujung persamaan setengah tersebut. So, yang ni untuk hidrogen lah. Bagaimanakah menentukan nilai keupayaan elektrod piawai bagi sel setengah yang lain? Kita ambil contoh bagaimana menentukan E0 bagi zinc. Jadi, sel setengah zinc akan digandingkan dengan elektrod hidrogen piawai. Di sebelah kiri adalah sel setengah bagi zinc, di mana zinc direndam dalam larutan yang mengandung ion zinc. Jadi, kedua-dua larutan ini disambungkan dengan jambatan garam. Bacaan voltmeter yang ditunjukkan ialah 0.76 volt, iaitu nilai keupayaan elektrod bagi zinc. Zinc lebih cenderung untuk membebaskan elektron, maka zinc menjadi terminal negatif. Iaitu zinc membebaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Jadi ini ialah persamaan setengah bagi zinc. Manakala pada terminal positif, iaitu apabila elektron terhasil apabila zinc mengalami pengoksidaan, maka elektron akan bergerak dari elektrod zinc ke elektrod platinum melalui wayar penyambung. Jadi, elektron akan diterima oleh ion hidrogen untuk membentuk gas hidrogen. Baik, ya. Keupayaan elektrod piawai sel setengah zinc mestilah ditulis sebagai penurunan. Tanda negatif menunjukkan elektrod zinc ialah terminal negatif bila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Seterusnya, penentuan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan E0. Baik, ini ialah jadual 1.6 daripada buku teks yang menunjukkan sebahagian siri keupayaan elektrod piawai bagi sel setengah yang disusun dalam tertib menaik daripada E0 yang paling negatif kepada E0 yang paling positif. Keupayaan elektrod piawai E0 juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Nilai E0 ialah ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Baik, ya. Kalau kita tengok sini, tindak balas sel setengah, semua tindak balas sel setengah ni ditulis sebagai penurunan. Jadi, sebelah kiri bahan ni
bahan yang sebelah kiri, maksudnya yang ni lah, semuanya sebelah kiri ni mengalami penurunan. Jadi, bahan-bahan ini akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Bila menuruni jadual ni, jadi kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Manakala yang sebelah kanan pula ialah bahan yang mengalami pengoksidaan. Jadi, bahan ini bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi, apabila menaik ke atas, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Ejen pengoksidaan menerima elektron untuk membentuk ejen penurunan. Maksudnya yang sebelah kiri tadi dia mengalami penurunan untuk membentuk hasil lah. Jadi ejen pengoksidaan atau ejen penurunan ni ialah bahan yang tidak balas. Jadi apabila bahan tersebut menerima elektron, maka dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, apabila bahan tersebut membebaskan elektron, maka dia mengalami pengoksidaan dan bahan tersebut bertindak sebagai ataupun berfungsi sebagai ejen penurunan. Nilai E0 dapat digunakan untuk menentukan bahan yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan atau penurunan serta kekuatan sebagai ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Baik ya, kita ambil contoh antara magnesium dan argentum, yang manakah merupakan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan yang lebih kuat? Baik, kita lihat nilai E0 bagi argentum. Nilai E0 bagi argentum ialah positif. Manakala nilai E0 bagi magnesium ialah negatif. Jadi nilai E0 bagi argentum lebih positif. Jadi ion argentum di sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, ini ya. Kekuatan ejen pengoksidaan meningkat. Jadi maksudnya ion argentum bertindak sebagai ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Dan ion argentum lebih mudah menerima elektron dan mengalami penurunan. Manakala bagi magnesium, nilai E0 bagi magnesium adalah lebih negatif. Jadi atom magnesium di sebelah kanan ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Minta maaf ya. Atom magnesium di sebelah kanan ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Maka atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebab kita tengok sini ya, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Lagi negatif, lagi kuat sebagai ejen penurunan. Jadi bila dia menjadi ejen penurunan, maksudnya dia lebih cenderung mengalami pengoksidaan. Iaitu lebih mudah melepaskan elektron. Baik, akhir sekali, hubungan nilai E0 dengan kekuatan bahan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi bagaimana ya hubungan antara nilai E0 dengan kekuatan sesuatu bahan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Sama ada dia menjadi ejen pengoksidaan yang kuat ataupun ejen penurunan yang kuat berdasarkan nilai E0. Molekul atau ion yang mempunyai E0 lebih positif atau kurang negatif. Lebih positif atau kurang negatif. Maksudnya yang ke bawah lah. Sebab ke bawah dalam jadual yang kita lihat tadi.
nilai E0 lebih positif. Jadi, bahan tersebut lebih cenderung untuk menerima elektron. Bahan tersebut lebih mudah mengalami tindak balas penurunan. Dan bahan tersebut merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Jadi, untuk bahan ataupun nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif, dia akan menunjukkan 3 perkara tersebut. Iaitu bahan akan lebih cenderung untuk menerima elektron, lebih mudah mengalami tindak balas penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Manakala bagi atom atau ion yang mempunyai nilai E0 yang lebih negatif atau yang kurang positif, dia yang ke atas ya, yang ke atas lebih negatif kan. Jadi bahan tersebut lebih cenderung membebaskan elektron. Bahan tersebut lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan dan bahan tersebut merupakan ejen penurunan yang kuat. Sebagai rumusan, cikgu ingatkan semula apa yang perlu ditekankan oleh pelajar apabila mengulang kaji topik keupayaan elektrod piawai ini. Yang pertama, ingat maksud keupayaan elektrod. Yang kedua, penggunaan elektrod hidrogen piawai bagi menentukan keupayaan elektrod piawai bagi sel-sel setengah yang lain. Dan seterusnya, bagaimana menggunakan nilai keupayaan elektrod piawai untuk menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi sampai di sini saja perkongsian cikgu berkaitan topik keupayaan elektrod piawai. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.